KPM. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya yang sedang menonton rancangan kaunselor anda pada hari ini? Didoakan agar semuanya dalam keadaan yang sihat ceria, gembira dan sentiasa bersemangat dalam meneruskan kehidupan sebagai seorang pelajar yang cemerlang, hamba Allah yang sentiasa berjuang dalam mendalami tentang ilmu Allah, insya-Allah. Bersama dengan saya, Ustazah Hazwani, akan bersama-sama anda dalam rancangan kaunselor anda. Anak-anak murid yang sedang menonton ni, kamu adalah insan-insan yang beruntung. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kamu adalah pelajar. Jadi seorang yang sedang menonton ilmu tu, hakikatnya dia sedang berada di jalan Allah, sedang berjuang dengan agama Allah. Barakallahu fikum. Maka dah tentulah anak-anak murid sekalian akan sentiasa di bawah lindungan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu, insya-Allah. Jadi anak-anak didik, sedang penonton sekalian, inilah tajuk yang saya nak bawakan dalam siaran kita pada hari ini, ialah satu tajuk yang sangat penting untuk kita semua amalkan dalam kehidupan sebagai seorang penuntut ilmu, khususnya anak-anak muda. Dan apa yang lebih penting lagi ialah sebagai seorang muslim mukmin yang hidupnya hanyalah menumpang di bumi Allah ini. Itqan dalam amalan. Bahasa mudah yang kita boleh faham itqan dalam amalan ini ialah bagaimana tekunnya kita ketika melakukan sesuatu pekerjaan atau amalan untuk memperolehi natijah yang lebih baik dan sempurna. Allahu Akbar. Islam sangat menitik beratkan itqan atau tekunnya dalam setiap perkara yang kita lakukan, kerana sifat tekun ini adalah salah satu lambang ataupun tanda, yakni syiar Islam itu sendiri. Dalam sebuah hadis yang pernah diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana maksudnya ialah sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yuhibbu, kasih atau mengasihi apabila seseorang daripada kamu yang melakukan sesuatu amalan secara tekun. Jadi ingatlah sedang penonton sekalian, Allah menyayangi kepada sesiapa yang melakukan satu pekerjaan ataupun amalan itu dengan bersungguh-sungguh, dengan bersemangat dan kegigihan, dengan tekun sekali. Dan hadis ini amatlah bertepatan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah At-Taubah ayat 105, di mana maksudnya ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu, yakni akan segala yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dan Rasul serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang telah kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Jadi sedang penonton sekalian, jelaslah di sini bahawa agama kita yang unggul ini sememangnya menitik beratkan ketekunan dalam melakukan sesuatu pekerjaan, sama ada urusan harian kita seperti belajar, bekerja dan sebagainya, maupun dalam soal amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Contohnya, bila kita solat, maka solatlah dengan tekun dan khusyuk, bukannya dengan sambil dewa dan lalai je, asalkan solat je tapi pengisiannya kosong, tak merasai nikmatnya ibadah tu. Tubuh badan kita ni konon-kononnya rukuk, sujud, menyembah Allah, tapi hati dan fikiran kita jauh teringatkan macam-macam perkara lain. Sampailah akhirnya solat kita pun jadilah solat yang lalai dan tidak khusyuk. Ada tu pula dah tak ingat berapa bilangan rakaat. Ada pula yang tak tahu apa yang dia baca ketika rukuk, iktidal dan sebagainya. Bukankah kita ni dah berikrar dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap solat kita, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, apa dia? Lillahi rabbil alamin, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Jadi kalau dah dalam ikrar kita kepada Allah dalam solat tu, kita mengaku bahawa solat kita ni hanyalah semata-mata kerana Allah, untuk Allah. Bolehkah kita buat sampai lewa, sampai cuai dan lalai? Tentu sekali tidak, kan anak-anak semua? Sememangnya Allah sendiri dah didik kita, dah bagi tahu kita, dah tekankan pada
kepada kita, setiap amalan yang kita lakukan mestilah dilakukan dengan sebaiknya, dengan kesungguhan, dengan itqan, agar amalan yang kita buat tadi sempurna dan seharusnya menjadi tujuan kita dalam melakukan sesuatu pekerjaan dan amalan. Dan juga agar amalan kita tidak menjadi sia-sia dan tiada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Bersungguh-sungguhlah dalam setiap apa yang kita lakukan, itqanlah dalam amalan kita. Maka dengan ini saya nak berehat seketika. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pertama kita kembali dengan itqan dalam amalan. Apa tu itqan dalam amalan? Bersungguh-sungguhlah dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kenapa Islam ni sangat menitik beratkan tentang itqan dalam amalan? Tak kiralah dalam perkara apa sekalipun, dalam pekerjaan apa sekalipun, maupun dalam perkara amal ibadah kita kepada Tuhan, termasuklah juga dengan apa yang sedang anak-anak semua ni lakukan hari-hari. Apa dia tu? Menuntut ilmu, kan? Baiklah, saya nak kongsikan 5 kepentingan itqan dalam amalan, atau kepentingan kita bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Yang pertamanya ialah ia adalah wasilah atau penghubung untuk kita mendapatkan pahala dan ganjaran daripada Allah. Allah tu maha sempurna. Dah tentulah Allah tu suka sesuatu yang sempurna, kan? Sesuatu perkara atau amalan yang kita lakukan dengan kesungguhan, berhati-hati dan ketekunan dah pastilah disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah kita sesama kita juga, siapa yang tak suka pada sesuatu yang sempurna, kan? Contohnya, bila anak-anak murid ni lah khususnya dapat siapkan kerja atau tugasan yang diberikan oleh guru, dan kita ni hanya siapkan tugasan tu dengan tak bersungguh-sungguh atau sambil lewat. Orang kata apa? Buat asal siap je, agak-agak je lah, kan? Adakah cikgu akan suka hasil tugasan kita tu? Tentulah tidak, kan? Tapi cuba kalau kita dapat siapkan tugasan tu dengan baik, hasil daripada kesungguhan, ketelitian itqan tu, maka dah tentu cikgu pun akan dapat lihat kesungguhan kita dan menilainya dengan baik. Baiklah, seterusnya yang kedua, bagi sesiapa yang ada sifat itqan dalam amalan, kelebihan yang keduanya adalah Allah akan kasih kepada orang yang tekun dalam melakukan sesuatu pekerjaan ataupun amalan, sebagaimana hadis yang telah disebutkan pada awal tadi. Allah kata apa tadi? Hadis yang saya bacakan tadi, maksudnya apa? Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengasihi apabila seseorang daripada kamu yang melakukan sesuatu amalan dan dilakukannya secara tekun. Jadi siapa yang tak nak Allah kasih kepadanya, kan? Siapa yang tak nak Allah sayang pada dia? Dah tentulah kita semua ni sentiasa mengharapkan kasih sayang Allah dalam hidup kita, kan? Di dunia maupun di akhirat nanti, insya-Allah. Baiklah, seterusnya kelebihan ketiga bagi orang yang mempunyai itqan dalam amalan. Okey, apa dia? Yang ketiganya ialah ketekunan akan dapat mengelakkannya daripada cepat berasa letih, jemu dan bosan. Kenapa saya cakap macam tu? Okey, baik. Cuba kita fikirkan sekejap. Kalau sesuatu pekerjaan atau amalan tu, contohnya lah, kita sedang buat satu tugasan ni dan kita lakukannya dengan tidak bersungguh-sungguh ataupun dengan tidak tekun lah, dan pasti akan banyak terdapat kesilapan dan juga kesalahan akibat daripada kecuaian ketika kita nak siapkan tugasan tadi, kan? Jadi kalau dah banyak sangat silap dan salah, mestilah cikgu akan suruh buat pembetulan, kan? Silap-silap mungkin cikgu denda pula lagi, kena ulang buat balik semula berkali-kali sampailah cikgu puas hati. Alah, kesiannya. Jadi perkara yang sepatutnya kita boleh buat sekali sahaja, jika kita lakukannya dengan tekun dan juga dengan bersungguh-sungguh, jadi terpaksa dibuat dengan berkali-kali hingga anak-anak dan adik-adik merasa letih, rugi masa dan tenaga je, kan? Jadi kalau kita ada sifat itqan dalam melakukan sesuatu pekerjaan ataupun amalan, dah pasti kita akan rasa senang kemudian. Okey, baiklah, seterusnya kelebihan yang keempat bagi orang yang ada sifat itqan dalam pekerjaan ataupun amalan ni. Okey, sesiapa yang mempunyai sifat itqan, mereka akan dapat dibezakan antara dirinya dengan orang yang malas.
Cuba kita bezakanlah orang yang solat dengan tekun dan khusyuk dengan orang yang solat sambil lewa atau dalam keadaan yang malas. Kalau orang yang solat dalam tekun ni tadi, kita dapat bezakan cara dia angkat takbir, cara dia lafazkan bacaan dalam solat, cara dia buat rukun-rukun solat tu tertib dan teratur, sopan dan senang je kita tengok kan. Berbeza dengan orang yang malas tadi, solat dalam keadaan yang tak tekun, sambil lewa. Solatnya macam mana? Tak indah, pergerakannya kelang kabut, bacaannya macam ribut, rukun solatnya pun semua dia tak ikut. Maka dah pastilah solatnya menjadi sia-sia dan ditolak kerana Allah. Sebagai satu amalan yang dilakukannya itu itqan seperti Allah perintahkan. Begitu juga ketika kita menyiapkan sesuatu tugasan yang diberikan oleh cikgu. Cikgu ni mestilah nak dapatkan hasil tugasan yang dihantar tu sebenarnya dilakukan dengan bersungguh-sungguh ataupun sambil lewa. Asal siap je. Ada lebih malah lagi untuk pengetahuan semua, cikgu-cikgu ni juga sebenarnya diorang ni sebenarnya mahir. Diorang ni dapat kesan tugasan murid tu hasilnya meniru ataupun hasil usaha sendiri. Jadi hati-hati murid-murid sekalian, jangan sampai hasil tugasan yang kamu hantar tu jadi sia-sia atau terpaksa cikgu arahkan murid tu untuk buat balik semula. Baik. Sememangnya sifat itqan atau ketekunan tu akan dapat membezakan antara orang yang rajin dengan orang yang malas. Jadi, dilihat semuanya di tangan masing-masing nak jadi murid yang macam mana. Okey, dan yang akhir sekali yang saya nak kongsikan kelebihan orang yang ada sifat itqan dalam amalan ni, iaitu kelebihan kelima. Kita tengok, tekun dalam melakukan pekerjaan atau amalan ini akan dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini paling utama. Apalah gunanya kita hidup ni kalau kita tak dapat keberkatan? Apalah gunanya segala amalan jika Allah tak berkenan? Jadi, bila kita berdoa, jangan lupa minta mohon dan rayu pada Allah supaya Allah berikan keberkatan dalam hidup kita, dalam setiap apa yang kita buat dan lakukan, dan hanya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita akan bahagia dunia akhirat. Hanya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita akan selamat. Hanya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa kita akan diampunkan, sama ada dosa yang ringan maupun yang berat. Jadi ketekunan dalam melakukan semua pekerjaan atau amalan pastinya akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah kata tadi kan, Allah sayang pada mereka yang bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi kalau Allah dah sayang, dah tentulah Allah akan bagi keberkatan kepada kita. Dan Allah dah kata juga tadi kan, kalau kita buat sesuatu pekerjaan dengan ketekunan dan keikhlasan, bukan hanya Allah je yang akan pandang, tapi Rasul, orang-orang beriman juga akan pandang. Jadi itulah tanda-tanda dan bukti yang Allah telah beritahu kepada kita tentang anugerah keberkatannya dalam setiap apa yang kita lakukan sekiranya ianya dilakukan dengan kesungguhan, keikhlasan dan itqan. InsyaAllah. Sidang penonton sekalian, bersungguh-sungguhlah dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Itqanlah dalam amalan. Dan kita berehat lagi. Jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama kita kembali, sidang penonton yang dikasihi Allah sekalian, bersungguh-sungguhlah dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Itqanlah dalam amalan. Baiklah, kita dah tahu bahawa itqan itu adalah tuntutan dalam Islam. Kita juga dah tahu 5 kepentingan itqan dalam amalan. Dan sekarang kita nak tahu pula 5 cara bagaimana untuk mencapai itqan dalam amalan. Atau bagaimana cara untuk kita nak bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan ataupun amalan. Baiklah, yang pertamanya, nak ada sifat itqan dan kesungguhan dalam melakukan sesuatu amalan, kita mestilah terlebih dahulu ada kecerdasan akal. Kenapa akal yang cerdas ni sangat penting untuk memiliki sifat itqan, tekun atau kesungguhan ni? Kerana hanya dengan akal yang sihat dan cerdas, barulah kita boleh berfikir dengan baik. Nak dapatkan akal yang sihat dan cerdas ni, kita perlulah yang pertamanya meninggalkan maksiat dan juga dosa. Itu perkara utama yang perlu dilakukan untuk menjadi seorang yang tekun dalam pekerjaan dan itqan dalam amalan. Orang yang sering melakukan maksiat dan dosa ni, hatinya akan jadi hitam. Dan hati yang hitam ini akan membuatkan otak kita juga jadi lemah, rosak dan juga tak cerdas.
Maka berdoalah setiap hari kepada Allah agar diampunkan kita daripada segala dosa, dijauhkan daripada segala perkara maksiat yang mendatangkan dosa, dan berdoalah juga agar dibukakan pintu hati kita, dilapangkan fikiran kita untuk menerima ilmu Allah yang sangat luas ni. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tak akan dikurniakan kepada orang yang melakukan maksiat. Allahu Akbar. Baik, cara yang kedua untuk melihat itqan dalam pekerjaan atau dalam amalan ini ialah mempunyai semangat. Yang sedang menonton ni semua, semangat tak sekarang ni? Semangat tak dapat tengok ustazah berceloteh lagi hari ni? Mempunyai semangat dalam melakukan sesuatu perkara itu sangat penting untuk memiliki sifat tekun dalam pekerjaan atau itqan dalam amalan. Jadi, cara ketiga ialah ijtihad. Apa maksud ijtihad? Ijtihad ni adalah istilah Arab yang maksudnya berusaha bersungguh-sungguh. Pepatah Arab ada menyebut, man jadda wajada. Siapa yang berusaha dengan bersungguh-sungguh, maka dialah yang akan dapat apa yang diusahakan. Jadi orang yang menuntut ilmu dan inginkan kesungguhan, ketekunan dalam yang dilakukan, itqanlah dalam amalan. Dia kena berusaha dengan bersungguh-sungguh. Kerana orang yang tekun itulah orang yang bersungguh-sungguh. Bila melakukan sesuatu, maka akan dilakukannya dengan bersungguh-sungguh. Bila dia belajar, maka dia akan belajar dengan bersungguh-sungguh. Bila dia bermain pun, dia akan main juga dengan bersungguh-sungguh. Dan bila dalam keadaan beribadat sekalipun, maka beribadatnya dengan bersungguh-sungguh. Baiklah, sidang menonton yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya, apa lagi cara? Yang keempat, untuk memiliki sifat tekun dalam amalan. Okey. Kita perlu berkawan ataupun bersahabat dengan orang yang ada sifat itqan itu sendiri. Sebab apa? Sebab seorang kawan atau sahabat mampu mengubah prinsip pendirian seorang sahabatnya yang lain. Sebab itulah kawan atau sahabat ni adalah sangat penting dalam hidup kita. Cari kawan atau sahabat yang boleh bawa kita ni ke syurga. Tapi jangan pula kita tinggalkan kawan-kawan kita yang kurang baik tu. Kita kena ajaklah mereka juga ke arah kebaikan. Doakan mereka agar menuju kepada kebaikan. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita menjadi penyebab untuk dia menjadi lebih baik. Beriman dan juga itqan dalam amalan, insya-Allah. Baiklah, yang terakhir sekali, cara kelima untuk memperolehi sifat tekun dalam sesuatu pekerjaan ni. Ini istiqamah. Apa makna istiqamah? Istiqamah ni ialah tidak melakukannya dengan separuh jalan. Maknanya kita kekal berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Sentiasa berusaha dan berdoa kepada Allah agar kita dekat dalam usaha untuk menjadi seorang insan yang tekun dalam pekerjaan dan itqan dalam amalan. Nak dapatkan istiqamah ni pun bukan mudah ya. Dan kita juga kena ada 4 perkara ni. Apa dia? Yang pertama, akal fikiran kita kena bersih dari dosa dan maksiat supaya kita tak mudah lemah dalam istiqamah. Yang kedua, semangat perlulah sentiasa ada dalam diri. Itulah baju istiqamah dalam melakukan sesuatu perkara. Dan yang ketiga, bersungguh-sungguhlah atau ijtihad. Itulah intipati dalam menjadi seseorang yang tekun dalam pekerjaan atau itqan dalam amalan. Dan yang keempat, pilihlah kawan yang membantu kita untuk menjadi seorang yang istiqamah dalam usaha untuk memiliki sifat tekun ini dalam pekerjaan atau itqan dalam amalan. Janganlah sampai kawan kita pula yang pengaruh kita untuk tak istiqamah dalam usaha nak jadi seorang yang itqan ni tadi. Dengan melakukan 4 cara tersebut, barulah cara kelima ini boleh dipraktikkan untuk memiliki sifat tekun dalam pekerjaan atau itqan dalam amalan, iaitu istiqamah. Semoga kita semua sentiasa dalam kasih sayang Allah kerana berusaha untuk menjadi seorang hamba Allah yang itqannya dalam amalan. Semoga anak-anak dan juga sidang penonton sekalian juga sentiasa dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul dan juga orang-orang beriman akan setiap amalan yang dilakukan dengan itqan. Seperti mana ayat dalam surah At-Taubah ayat 105, maksudnya, dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu, iaitu akan segala yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah dan Rasul serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Baiklah, sidang menonton sekalian, akhirnya saya nak bacakan satu peribahasa. Sehari selembar benang lama-lama menjadi kain. Itqanlah dengan hati yang tenang, jangan fikirkan perkara yang lain. Sekian aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.
TV KPM